Okey, baik, bertemu kembali. Sekarang ini di studio kami nak berkongsi pada anda berkenaan dengan isu keselamatan di jalan raya. Cumanya konteks keselamatan di jalan raya kami maksudkan ini adalah pemandu lori. Lazim kita dapat saksikan di media-media sosial ada banyak kemalangan yang melibatkan lori, merempuh kereta lain dan sebagainya. Jadi kita nak kongsi pada anda siapa sebenarnya yang patut dipersalahkan dalam situasi seperti ini. Adakah ianya disebabkan kecuaian pemandu tersebut tersendiri ataupun disebabkan kerosakan teknikal yang berlaku kepada lori. Jadi kita ingin memperhalusi topik ini dengan lebih mendalam lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Hezri Samsuri, penganalisis industri otomotif. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan musibah kecelakaan di atas jalan raya ini melibatkan lori dan juga kenderaan-kenderaan lain di atas jalan raya. Pada pengamatan Tuan Hezri sendiri setakat ini, apakah antara punca utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan seperti ini di atas jalan raya? Oh, ini topik yang menarik ni. Kalau tanya saya lagi menarik daripada PRU ni. Mungkin kita kena buka talian barangkali. Dapat panggilan pada Yang pertamanya kita kena betulkan juga senario ni lah. Kita tidak boleh salahkan pemandu lori itu 100%. Ini ialah masalah industri itu sendiri dan juga pada pendapat saya kepincangan undang-undang lalu lintas kita yang masih lemah lagi. Masalah kemalangan kenderaan berat ini sendiri diakui oleh Ketua Pengarah JPJ. Bulan Ogos lalu dia dah cakap dah yang daripada Januari ke bulan Jun 2022 ada peningkatan sebanyak 28% kemalangan kenderaan berat. Itulah satu jumlah yang sangat besar kalau kita cerita pasal kemalangan jalan raya. So benda ini semakin lama semakin serius dan kemalangan jalan raya ni memang setiap hari berlaku. Tetapi dengan social media dan juga dengan kenderaan berat. Kenderaan berat ni dia dramatik lah. Jadi bila satu berlaku, kes dia jadi meluas publicity dia. So orang akan takut. So itu yang memberikan gambaran yang lebih buruk kepada senario sebenarnya. Memang sebenarnya kalau kemalangan maut paling banyak masih lagi motosikal. Tetapi untuk kenderaan berat memang mengerikan bila ia berlaku. Contohnya macam kalau kita duduk di traffic light sekarang ni, di lampu isyarat. Orang putih kata kita ni sitting ducks. Kita duduk situ tak bergerak pun, kita boleh kena rempuh daripada belakang. Ini semua orang kan, macam saya sendiri pun, saya takut jadi. Kalau boleh, saya pun nak bawa lori. Supaya kalau jadi apa-apa, na'udzubillah min zalik, selamat. Kalau bawa kereta kecil, saya macam risau je kalau ada lori besar kat belakang. Betul. Itulah seperti yang Tuan nyatakan tadi, bila kita bercakap berkenaan kemalangan yang melibatkan kenderaan berat ini, ia bukan sekadar kemalangan biasa tapi kemalangan yang sangat tragis yang boleh menyebabkan kematian khususnya pemandu jalan raya yang lainnya. Jadi bila kita menyentuh berkenaan dengan sikap pemandu itu sendiri, sebab sebelum ini kalau kita intai di rada-rada akhbar sebelum ini, banyak kemalangan yang melibatkan kenderaan berat ini disebabkan oleh punca pemandu yang mungkin dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kecuaian dan juga menyebabkan kemalangan dalam satu masa yang sama. Jadi bagaimana pandangan Tuan dalam hal ini? Memang kajian seluruh dunia menunjukkan bahawa sikap pemandu adalah punca utama kemalangan jalan raya. Even JPJ sendiri pun baru ini pun mengaku 80% daripada punca kemalangan ialah daripada sikap pemandu itu sendiri. Whether dia mabuk ke, bawa terlampau laju ke, ada pecahan dia. Tetapi macam mabuk, sebenarnya tidak begitu banyak sangat berbanding dengan speeding. Maknanya kelajuan melampau. Dan juga untuk kenderaan berat, yang paling banyak kami tengok ialah speeding lah. Kelajuan yang sangat tinggi dan juga kerosakan-kerosakan pada kenderaan itu sendiri. Contohnya kelemahan pada sistem brake dan juga penggunaan tayar yang kurang baik. So ini antara punca-punca untuk kenderaan berat. Mabuk ni tak pernah lagi saya baca ada kot, tapi yang ada dulu pun dah ada. Tapi itu tak banyak. Yang banyak masih lagi speeding. So speeding ni satu benda yang saya rasa memang boleh dikawal sangat pun. Sebab lori, kalau anda nak tahu, teknologi pada kenderaan berat 10 tahun lebih maju daripada kenderaan penumpang biasa. Ini ialah kerana kenderaan berat digunakan oleh syarikat untuk mencari duit. So every time lori itu atas jalan raya, syarikat akan dapat duit. Jadi teknologi yang wujud sangat ke hadapan. Tetapi di dalam negara kita, undang-undang tidak memerlukan kenderaan ini menjadi terlampau canggih.
Mungkin kita takut kos terlampau tinggi apa semua, tapi jujur saya cakap, saya tak pernah tengok lagi syarikat logistik yang miskin. Semua kaya-kaya. So pada pendapat saya, lori ini dia patut ada speed cut ataupun speed limiter yang membataskan kelajuan. Dulu ada. Dulu masa zaman saya, kita ada lampu warna merah dekat atas bumbung. Kalau dia speeding, lampu merah akan menyala. Satu dunia tahu, kau speeding ni. Lepas tu cerita tu senyap begitu saja. Sampai sekarang, lori-lori daripada Eropah contohnya datang standard dengan speed limiter 90 km sejam. Tapi dekat sini undang-undang tidak mewajibkan. Jadi mereka banyak buka. Sebab tu anda biasa tengok atas lebuh raya, lori-lori baru ni boleh pergi 100 lebih kilometer sejam. Dan saya pun bawa balik daripada Germany, saya pandu uji truk MAN. Truk sekarang ni, ya Allah, sedap sungguh bawa. memang sedap untuk dipandu. So saya faham kenapa dia orang buat laju. Sebab memang sedap. Tapi di situlah datangnya undang-undang. Undang-undang perlu lebih tegas, dan kalau undang-undang itu tegas, tidak ada penguatkuasaan pun tidak ada gunanya. Selain daripada undang-undang, kita juga ingin minta pandangan daripada Tuan Aziz sendiri berkaitan dengan struktur jalan raya yang berkemungkinan ialah ini disulami dengan pembangunan yang begitu rancak sekali, terutama di kawasan-kawasan bandar, dengan jalan raya mungkin tidak sesuai untuk dilalui oleh lori-lori tersebut, terpaksa bergabung jalan dan sebagainya dengan kenderaan-kenderaan biasa. Ini memungkinkan satu situasi seperti kemalangan jalan raya juga. Jadi pada pandangan Tuan Aziz, bagaimana untuk kita mengatasi situasi seperti ini? Ini satu soalan yang sangat menarik. Untuk Lembah Kelang memang kita ada jangka masa di mana mereka lori besar tak boleh masuk. Pukul berapa 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Untuk mengurangkan kesesakan jalan raya, bukan untuk mengurangkan kadar kemalangan. Tetapi it works both ways jugalah, and doesn't work both ways jugalah, sebab syarikat logistik mereka pun terpaksa, kalau klien nak suruh hantar barang pukul 9, dia orang tak boleh nak masuk. So ada kekangan tu juga. So selepas pukul 10 semua akan bertumpu masuk. So di situ kita boleh nampak mereka laju sebab dia nak kejar time. So pada pendapat saya, kita memang kena rombak balik dan tengok balik undang-undang untuk, terutama dalam urban. Lori yang besar memang susah nak masuk. Kerana itu di negara-negara maju, mereka ada apa yang kita panggil land port ataupun pelabuhan darat. Lori besar, dia tak boleh masuk dalam bandar. Sekarang ni di Malaysia, kita boleh nampak lori besar parking depan rumah pun. Ya, betul. Di kawasan perumahan banyak. So, itu bukan setakat kemalangan, risiko kemalangan meningkat. Jalan raya kita pun hancur. Jalan raya kita pun untuk kereta. Betul. Letak lori trailer 3-4 biji, habislah. Betul. Berlubang habis. Yang nak repair, duit kita juga nanti. So, dekat situ, ini bukan masalah yang baru. Ini masalah yang berpuluh tahun sejak daripada saya kecil sampai saya besar dan handsome. Masih lagi ada masalah ni. Dan saya tak faham kenapa susah sangat untuk ditukar. Saya tak faham kenapa tidak ada inisiatif untuk betul-betul serius dalam bab ini. So, semakin lama, selepas COVID contoh, selepas wabak pandemik, kita boleh nampak peningkatan penggunaan lori. Ini ialah kerana semua orang dah pandai shopping online. Kedai dah datang dalam handphone. So, bila barang nak hantar barang, barang-barang ni naik lori lah. So, peningkatan kenderaan berat memang kita boleh nampak. Memang obvious boleh nampak. So, kenderaan berat ni memang perlu dikawal. Kerana kalau mereka tersilap, dia akan membabitkan ramai nyawa. Betul. Bila kita bercakap berkenaan dengan penguatkuasaan ni, kita ada ops selamat yang sering dilaksanakan khususnya pada musim perayaan. Jadi bagaimana pentingnya ops selamat ini untuk dilaksanakan bukan sahaja semata-mata pada musim perayaan, tapi sepanjang tahun, sepanjang masa, untuk kita memastikan pemandu-pemandu ini dapat memandu dalam keadaan berhemah dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya ni, Tuan. Semasa ops, semua akan buat baik sebabnya... Dah tahu, dah dimaklumkan. Betul. Kita takut. Kita takut, betul tak? So, sikap takut tu patut ada setiap hari sampai kita boleh ada self-disiplin. Betul. So, pada pendapat saya, agensi atau babit patut menggunakan peluang dengan wujudnya media sosial ini supaya gunakan untuk jadikan dia kempen-kempen. Dulu memang kami faham mahal. Okey, nak gunakan media-media mahal. Social media boleh guna sendiri. Tak mahal. Kos dia jatuh kurang daripada 20% daripada kos dulu. Tapi kena ada orang yang faham dan tahu nak gunakanlah. Kalau kita outsource ke orang lain juga, dia akan makan duit juga. So dekat sini memang kita kena buat cost cutting measurement. Saya bagi contoh yang terbaiklah. Kalau anda pergi ke Indonesia, diorang kan setiap daerah tu dia punya unit agensi kerajaan dia buat kempen keselamatan sendiri. Tak cukup, memang diorang tak ada duit pun. Diorang boleh pakai rentang kain cadar, conteng pakai tangan je. Tak perlu canggih-canggih. Diorang boleh buat poster simple-simple, merata-rata diorang buat. Dan
Ya, kat sana memang polis banyak. Dia punya JPJ pun banyak, dipanggil Dishub banyak. Di sini memang kurang sedikit lah. Tetapi kita ada teknologi berbanding dengan Indonesia. Sebab tu dulu saya pernah keluarkan artikel, saya rasa sudah sampai masanya agensi-agensi kerajaan menggunakan universiti-universiti yang ada untuk menghasilkan kamera-kamera speed cam, perangkap kelajuan yang lebih mampu milik, yang boleh digunakan dengan negara kita, yang sesuai dengan cuaca dan penggunaan kita. Universiti kita ada banyak. Apa produk dia orang? Yeah. So, kita boleh invest kepada dia orang. Universiti dapat duit sikit, kita dapat jimat duit daripada nak beli barang-barang luar. So, benda ni boleh. Saya bagi contoh lagi satu yang memang sekarang saya rasa awak pun boleh nampak. Lampu merah sekarang ni dah jadi macam cadangan. Nak berhenti pun boleh, nak jalan pun boleh. Dan anda boleh lihat berapa ramai budak-budak motor yang saya tak tahu apa yang diorang fikir, tapi boleh langgar. Padahal dia boleh tahu semalam dah ada orang mati. Kena langgar. Tapi tak langgar lampu merah. Alasan dia nak cepat. Bayangkan kalau kita betul-betul ada speed cam. Kita ada kamera dekat lampu isyarat. Kita tangkap semua orang yang langgar lampu merah. So benda macam tu, makin lama makin orang takut, orang takkan buat. Ya. Sekarang ni macam tak ada kekangan. Bukan setakat motosikal. Kereta, lori pun langgar lampu merah ni dah melampau dah saya rasa. Dan jalan raya dikongsi bersama. Anak saya pun pakai jalan raya. Mak saya pun pakai. Saya jadi takut. Nak beli helikopter tak mampu. Itulah cerita dia kan. Banyak sebenarnya kekangan. Ada solusi tapi solusinya memakan kos yang tinggi pula. Nak beli helikopter. Nak tunggu kereta terbang pula belum ada lagi. Betul. Tapi saya cadangkan kepada agensi yang terbabit untuk membuka pintu mereka, berkongsi idea. Kami sedia membantu secara percuma pun. Okey? Contohnya ialah sekarang ni dengan media sosial. Berapa ramai yang nak jadi media permotoran. Masa saya kerja dulu 25 tahun lepas, wartawan permotoran boleh bilang pakai 2 tangan lah. Tak sampai 10 orang. Sekarang semua orang nak jadi Jeremy Clarkson. Apa kata kalau kita macam contohnya wajib kan setiap penerbitan permotoran ini kempen. Buat kempen jalan raya selama berapa. Kita wajibkan. Benda-benda ni bukan susah pun. Dia orang kerajaan, dia boleh suruh apa pun. Dan saya memang saya buat sampai sekarang. Pakai kos saya sendiri pun saya buat. So, minat tu kena ada. So, inilah tanggungjawab sosial untuk semua. Yelah, kita cerita takut tak ada kesedaran. Betul. Sama juga kan? Apa yang SPM buat pagi ni pun betul. Jemput saya untuk saya ceritakan benda ni. Ini satu usaha lah. Satu usaha. Itu je lah takat kita mampu. Itu usaha tersebut kita perlu laksanakan secara berterusan untuk kita manfaatkan setiap platform yang ada untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat. Khususnya untuk kita memandu dalam keadaan berhemah ini. Bila bercakap berkenaan berhemah ini, kadang-kadang tindakan kecil kita di jalan raya itu boleh mempengaruhi ataupun menyebabkan impak yang besar. Sebagai contohlah, signal. Kadang-kadang susah sangat segelintir pemandu ni. Bukan dekat negara kita lah, negara luar lah. Pemandu kita semua berhemah. Sukar sangat mereka untuk memberikan signal setiap kali nak belok, nak tukar haluan. Tapi mereka perlu tahu dalam keadaan tersebut, kadang-kadang bila tak memberi signal tersebut, dia akan menyebabkan kemalangan dan impak yang sangat besar kepada pemandu-pemandu yang lain, Tuan. Ini kira ceritanya pasal overconfident. Dia rasa macam dia jeling, tak ada kereta. Pada pendapat saya, kenapa nak kena fikir, nak perlu bagi, tidak bagi, kita automatik je lah. Tunggu bagi je lah, macam seatbelt juga lah. Susah sangat ke Tuan? Exactly, susah sangat. Oh, saya tahu argumen dia ni. Kalau kita buka signal, orang tak bagi masuk lorong. Terutama kalau waktu keadaan jam ke apa, kita signal dah. Orang takkan lagi mengempel, lagi dekat. Motor lagi laju. Saya ajar saja. Macam mana? Senang saja. Accident lepas tu. Kita panggil power of the hand. Turun tingkap, turun tangan. Cuma kat Penang je. Saya pernah buat, dia orang tak berhenti langsung. Tepi tempat lain, insyaAllah. Tu keluarkan tangan, dia akan berhenti. Sebenarnya orang kita masih lagi, orang kata apa, mempunyai adab yang tinggi. Okey, keluar tangan, berhenti. So, tapi tengoklah kan. Itulah kan putus motor lalu pula kan. Okey. Itulah yang Munawar kata tu, dia lebih kepada etika lah kita kan sebagai pemandu, dan sebenarnya kita kena ada kesedaran. Kadang-kadang ada kereta yang berteknologi canggih yang akan tolak steering, kalau tak signal pun dia matikan sistem tu. Saya ingat apa nama sistem tu. Macam kereta Pro 2 dan sebagainya. Secanggih-canggih kenderaan pun yang paling penting sekali lah sikap pemandu itu sendiri. Sebab tu saya rasa kita dah cerita ni berpuluh tahun dah. Kita tengok Jepun daripada zaman sekolah. Dah ada dah. Dia dah terapkan nilai-nilai ini. Antara nilai dia lah jangan susahkan orang lain. Betul. Kita ni pun tak biar cerita pasal agama lah. Inilah satu benda yang logik. So benda ni kita kena buat. Parking kereta contohnya lah. Betul. Kita janji buat kereta kita. Tak kacau orang lain ke, rapat pintu sebelah ke, tak kisah. Ini
agama jadi apa yang ajar jadi macam tu? Saya pun tak tahulah. So, itu sikap sebenarnya. Betul. Tapi mungkin saya OCD. Kasut pun kena susun cantik. So kereta pun kena parking masuk kotak betul? Kena. Terpijak sikit line, undur betulkan tak balik. boleh, dosa besar pada saya. Sengit sikit pun tak boleh betulkan balik OCD kan. Okey, kita nak ceritalah konteks lori lah sekarang ni kan. Kemalangan yang melibatkan lori di atas jalan raya. Lebih muatan, ini adalah satu perkara yang kita perlu berikan tumpuan. Kadang-kadang kita memandu di belakang tengok bergoyang-goyang kayu dekat atas lori tu kan. Sebab lebih muatan. Kita pula risau tentang muatan lori tu. Apa perkara kita boleh laksanakan berkenaan dengan situasi ini, Tuan? Terima kasih banyak kerana memberikan soalan itu. Di sini saya nak tunjukkan sedikit masalah kita. Lebih muatan ni, kalau kena tahan dengan JPJ, dia akan saman pemandu. Pemandu ni, lori tu bukan dia punya pun. Kalau toke suruh masuk banyak ni, banyak itulah yang dia kena bawa. So, lebih muatan ni nampak macam satu masalah yang inting, yang tak ada apa-apa. Tetapi dia ada dua efek utama. Nombor satu, jarak nak berhenti kenderaan tu memang akan jadi lagi jauh. So maknanya dia lebih berbahaya. Ya. Okey. Nak bawa laju memang boleh, nak berhenti tu yang masalah. Nombor dua, ini yang jadi jalan raya kita rosak. So sekarang ni kita duk cerita pasal kenderaan elektrik. Indonesia panggil mobil listrik. Semua orang nak kenderaan elektrik. Lori pun ada. Memang dekat Europe dia dah tak pakai. Kita tak akan dapat guna lori-lori menggunakan elektrik kerana bateri dia memang khas untuk berat macam tu, direka untuk berat macam tu. Kita tak akan dapat range yang sama sebab lori kita overweight. Dan ini ialah satu open secret. Kalau buat lori trailer pun, yang buat trailer tu pun siap bagi axle untuk overweight. Dia memang tahu akan overweight. So ini satu benda yang macam dah ada depan mata kita, tak ada siapa pun buat apa-apa pun. Yang ni memang saya hairanlah. Ini mungkin salah satu keajaiban Malaysia yang patut masuk dalam buku Guinness Book of Record ni. Semua menteri tahu. Itulah, dengan tambahan pula dalam keadaan cuaca sekarang ini, kita berada dalam fasa peralihan monsun timur laut. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca yang kerap hujan lebat secara berterusan ini? Kenapa perlu kita peka dengan pemanduan kita dan juga kita cakna terhadap jalan-jalan yang dikategorikan sebagai hotspot kemalangan yang boleh berlaku, Tuan? Hujan kalau jalan basah, lori ni berat dia 80 tan. Dia kering dengan basah dia sama saja. Kenderaan lain tu yang saya risau ketika basah. Tetapi yang hotspot tu untuk lori sebenarnya cerun bukit. Betul. Okey. Now, lori-lori sekarang ni memang jauh lebih moden daripada dulu. Bermakna tidak perlu latihan yang khusus untuk pemandu untuk membawa lori. Tetapi tetap perlu ada juga ya. Dan perlu ada undang-undang. Lori yang berat, bila kita pakai tayar celup. Tayar celup ni sebenarnya memang boleh digunakan untuk lori. Tayar itu pun memang direka untuk dicelupkan. Tetapi ada limitation. Tak boleh overweight. Bila lebih muatan, jarak perjalanan kena singkat. Kena berhenti untuk sejukkan tayar. Bila semua ni tak dibuat, tayar akan meletup. Dan bila kita brake tu panas. Panas tu akan buat brake tu jam, tayar tu boleh terbakar pun boleh. So benda-benda ni, benda yang kecil melirik jadi benda besar. Itu yang berbahaya. Ada orang kata desain jalan. Sebenarnya tidak. Jalan raya ni yang desain bukannya calang-calang orang. Dah diuji dan mengikut piawaian Eropah pun. Jalan raya kita memang terbaik. Kalau selalu merayau kat Siam tu, tengok-tengoklah jalan dia orang macam mana. Nampak aja bagus. Cuba jalan ke dalam lagi. Jalan kita memang antara terbaik di Asia Tenggara. Itu adalah fakta. Tapi bila jalan yang baik ni, jadi lajulah. So kalau kita tak kawal kelajuan kenderaan, terutama kenderaan berat, macam mana dia nak brake, macam mana dia nak corner. So macam kes yang dulu 5 penuntut meninggal dunia, berhampiran terowong menora. Itulah satu kejutan besar. Semua orang kecoh cerita tu, semua media main cerita tu, kami pun main cerita tu. Apa jadi lepas tu? Adalah ketua pengarah kata dia nak tengok balik, dia nak kaji balik prosedur keselamatan kenderaan, ujian-ujian dengan kenderaan berat ni. Ogos sampai sekarang masih tak berbunyi lagi lah. Itu je lah. So kita ni, macam saya, pengamal media, saya kena sentiasa mencocok. Nak ingatkan balik, nak ingatkan pada orang balik, dulu tuan cakap macam ni dah berapa bulan, apa jadi? Itu tugas saya. Bukannya saya nak mencocok saja-saja, tidak. Ini ialah untuk kepentingan kita semua bersama. Kalau kita main diamkan saja,
Jadi macam sekarang lah, 5 tahun baru muncul muka. Isi minyak lah, nak sampai lah. Saya ingatkan dia mencocok tu sebab nanti dia nak bertanding nanti next PRU kan. Manalah tahu tiba lepas ni menang tu nama dia parlimen. Tak betul dia landu buat. Manifesto dia nak ubah landscape pemotoran di Malaysia kan. Mana tahu kan. Kita perlukan orang-orang yang macam ni yang ada kesedaran, ada pengalaman dari kecil sampai sekarang untuk menyuarakan perkara-perkara berkenaan kemalangan jalan raya. Saya setuju sebenarnya apabila ada kemalangan yang melibatkan lori dan juga kenderaan yang begitu banyak sehingga menyebabkan kematian, dia akan kecoh seminggu dua lepas tu senyap. Apa solusinya kita tak nampak. Tugas kita sebagai media, kita berikan lapor dalam menawar kan. Itu bukan bidang kuasa kita untuk mengubah sebarang akta dan juga undang-undang. Saya rasa untuk media masa memang sukar untuk buat benda tu. Tapi untuk media sosial memang kita boleh buat. Itu fungsinya. Sekarang kita ada blogger, vlogger apa semua tu. Itu fungsi mereka. Sebab pada pendapat saya untuk menjadi media sebenarnya tanggungjawab yang sangat besar. Kita kena tahu apa yang impact dia pada follower kita. Sebab tu arwah bapa saya sendiri cakap, awak dah ada banyak orang duk ikut ni, apa yang awak buat. So itu yang saya pegang. Dan daripada segi profesionalism pun, sebelah kaki editor ni dah dalam penjara dah sebenarnya. Sebab apa-apa yang kita publish, editor juga yang kena. Betul. So kita ada tanggungjawab sosial yang sangat besar. Bukan mudah untuk jadi media. Betul. Sebab tu saya rasa memang orang yang nak jadi media ni ataupun nak jadi famous dekat Instagram apa semua ni kena faham impact negatif dia tu. Itulah kita ada kuasa netizen juga. Kadang-kadang kuasa netizen ini sangat berkuasa jugalah dalam memberi impak kepada khususnya kepada pihak kerajaan untuk melaksanakan ataupun mengubah balik ataupun memikirkan semula akta-akta yang telah dikuatkuasakan. Sebab banyak benda yang kerajaan buat tu bagus, kita bantu dia. Betul. Kita bantu dia. Dan suara netizen yang paling kuat sekali lah untuk kita mengubah sebarang akta ataupun undang-undang yang pernah digubal selama ini. Terima kasih Cik Azri bersama kita untuk berkongsi berkenaan dengan musibah kecurangan dan kerosakan. Ialah dalam konteks sekarang ini berkenaan dengan kenderaan berat ataupun seperti lori yang berada di jalan raya. Apa yang penting adalah untuk kita meningkatkan tahap etika pemanduan kita. Kalau boleh kita nak jadi pemandu yang hemah untuk kita memastikan semua orang selamat di atas jalan raya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Cik Azri. Seterusnya kita nak bawa penonton untuk sama-sama saksikan berita seterusnya bukan berkenaan dengan kemalangan di jalan raya. Ini berita-berita terkini daripada segmen Continuous bersama dengan rakan penyampai kita yang sudah pun bersedia dari Konti Radio untuk perkembangan berita semasa terkini dalam dan juga luar negara. Sama-sama kita saksikan.